Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan para penonton sekalian, kita teruskan satu lagi pengajian kita melalui kitab Qawaid Quraniyah. Kaedah-kaedah yang diambil daripada Al-Quranul Karim. Daripada Al-Quranul Karim. Kaedah yang ke Al-Qa'idatu Tsaminatu wa Thalathun. Kaedah yang ke-38 diambil daripada ayat surah Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini selalu kita baca dan kita hafal. Alhamdulillah, dalam Quran kita ada terjemahannya dan ada huraiannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa dia buat benda yang baik, alhamdulillah dia akan tengok. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa dia buat benda tak baik, dia akan tengok. Maknanya kita ni dua yang kita. Sama ada kita buat baik atau tak buat tak baik. Dan ada satu lagi disebut dengan nama benda perkara yang harus. Perkara yang mubah. Yang ni tak ada apa-apa kecuali kita pandai menggunakan dengan niat yang baik, maka perkara itu boleh bertukar daripada benda yang harus kepada perkara yang berpahala, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, ini kaedah Quran dan yang besar dan kalimah jamiah. Makna kalimah jamiah itu satu ucapan yang cukup mantap, mengandungi banyak perkara di dalamnya. Dan dia adalah merupakan asas kepada usulul adli wal jazai wal hisab. Asas kepada keadilan, pembalasan dan hisab kira-kira. Maknanya, kira-kira yang Allah SWT nak kira amalan kita di akhirat nanti, Masya Allah, Tabarakallah, daqiq, la yukhti, tak ada yang malaikat tak tersalah walaupun sedikit. Sama ada khairan, alhamdulillah, in kana khairan falyahmadillah wa in kana syarran fana'udzubillah. Ataupun benda yang tak baik, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada perkara yang tidak baik. Kaedah ini kita ambil daripada surah Az-Zalzalah. Apabila bumi diguncangkan, iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi diguncangkan, surah ini menceritakan tentang huru-hara pada hari yang besar, yaum, pada hari budak-budak kanak-kanak akan beruban, dan akhir tentang hari kiamat. Allah Ta'ala bawa dua ayat ini. Yang baik sebesar zarah akan dikira, dan yang tak baik sebesar zarah akan dikira. Setelah ayat ini disebut liyarau a'malahum, Allah kata, aku buat zilzilah kamu ni liyarau a'malahum, aku bangkitkan kamu di akhirat supaya kamu tengok apa amalan kamu. Setelah itu dibawanya kepada kita zarah. Makna zarah ni benda besar. Makna zarah benda sangat kecil, sangat-sangat kecil. Benda yang besar, zarah ini terlalu kecil. Maka Allah SWT bawa kepada kita sukatan. Kalau dulu, zaman dulu, mungkin orang tua nak tengok benda yang kecil ni payah sangat, kan? Tapi zaman kita ini, Masya Allah, Tabarakallah, dia panggil atom, zarah kecil. Ni virus yang ada, corona. Kalau tengok orang duk keluar gambar tu berpolah saja, pusing macam lampu lampu perhiasan. Tapi dia terlalu halus, terlalu kecil. Sama juga kalau kita besarkan nyamuk. Oi, Masya Allah, Tabarakallah, tengok gambar dia takut kita. Tapi bila kena dia kecil, tampak ya, kan? Itu dipanggil, Allah Ta'ala buat kiraan sangat teliti, sangat halus. Maka kita nak buat benda atas dunia pun teliti jugalah kita, sebab semua benda akan dikira. Baiklah. Jadi ayat ini, faman ya'mal, Allah kata, siapa dia buat? Jadi ayat ini mengandungi semua benda yang baik dan semua benda yang tak baik. Semuanya akan dikira oleh Allah Azza wa Jalla.
Kerana itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum, bila dia baca ayat ini, mereka akan kira dengan zarah. Zarah ni orang panggil atuk, kan? Atuk itu dia panggil zarah. Anna Aisyah radhiyallahu anha, tanda dalam cerita benar. Ja'aha sa'il, seorang peminta sedekah mari jumpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qal, ya Ummul Mukminin, berilah kepada saya apa-apa sedekah. Minta sumbangan. Fa amarat lahu bitamratin. Masya-Allah, tabarakallah. Sayyidah Aisyah beri kepada orang yang minta tadi apa dia? Sebiji tamar. Sebiji tamar nak buat apa? Tapi orang Melayu kita sebiji tamar cukup dah. Buktinya waktu kita panggil ada majlis iftar, majlis buka puasa. Jadi nak bagi tamar, kita kata ambil lah 3 biji. Witir, kalau tak 35, sebiji pun cukup dah. Bahasa orang Kelantan kan, ambos butir pun menanya nak habis. Masya-Allah, tabarakallah. Ini maknanya sebiji pun rasa susah nak makan. Maknanya ada nilai, ada nilai. Faqala laha qailun, bila orang ni tengok Aisyah bagi sedekah dengan sebiji tamar, ada orang cakap, ya Ummul Mukminin, hei ibu pada orang mukmin, innakum la tasaddiquna bit tamar. Mu sedekah dengan sebiji tamar? Masya-Allah. Qalat, na'am wallahi, aku bagi sebiji tamar. Allahu akbar. Kata dia Aisyah, innal khalqa katsir. Ramainya manusia ni, tak boleh kenyang semuanya, tak boleh nak bagi kenyang semuanya pun dia Allah yang mampu nak bagi manusia ni kenyang. Awalaisa fiha mathaqil. Bukankah, Aisyah kata, bukankah di sana ada misqal, ada timbangan-timbangan yang ditimbang dengan zat, yang ditimbang dengan biji tadi, besar biji sawi, zarah. Ada banyak sekali. Maknanya kalaulah kita nak timbang dengan zarah, sebiji tamar itu sudah berapa zarah kita dapat? Masya-Allah. Maknanya telitinya para sahabat. Seorang lagi pula perempuan datang, Jariyah, orang mari minta. Aisyah berkata kepada Jariyah dia, pembantu dia, At'imi, dia kata bagi dia makan. Kita jangan duk memikirlah rumah sahabat-sahabat Nabi ni macam rumah kita. Dia panggil apa ni? Sehari dua ni beli panik. Nah, panik membeli. Bila orang iklan ke, habis satu kereta dia pergi beli. Satu rak dia ada supermarket. Dia seorang yang nak makan. Macam dia seorang yang nak makan, kan? Kita kata. Mereka ni tak ada makanan. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi pembantu dia cari-cari, fawajadat tamratan. Dia jumpa sebiji tamar. Allahu akbar. Faqalat a'tihi iya. Aisyah kata, ada sebiji tamar, bagi kau orang tu minta. Fa inna fiha masaqil zar in tuqbilan. Aisyah kata, sebiji tamar ni kalau diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sedekah kita ni sudah kalau Allah Taala kira dengan zarah nanti di akhirat, sudah banyak itu. Masya-Allah, tabarakallah. Satu riwayat lagi daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, atahu miskin, orang miskin mari jumpa Sayyidina Umar. Wa fi yadihi, di tangan dia ada setangkai inab, anggur. Fana walahu min habbatan. Umar ambil sebiji, ambil. Umar kata apa? Fihi masaqil. Kalau kita nak timbang dengan zarah besar dan tu banyak itu timbangan. Masya-Allah, tabarakallah. Demikianlah kalau kita nak lihat daripada Abu Zar, Abu Sa'id Khudri dan sahabat-sahabat yang lain. Maka para jemaah sekalian, daripada kaedah ini, fi babil istihsabin nafaqah, kita tengok dari sudut nafkah, maka kita akan pindah pula kepada dari sudut mana? Dari sudut takutnya. Orang-orang yang memiliki hati yang hidup, mereka akan sangat takut untuk melakukan kesayiat, benda-benda yang tak baik. Sebab apa? Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan daripada Al-Harith bin Suwaid, dia baca surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai kepada famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa dia buat benda baik sebesar biji sawi zarah, dia akan tengok, dan yang jahat dia akan tengok.
Qala Al-Haris bin Suwaid rahimahullah kata inna hadzal ihsad syadid. Allahu akbar. Dia kata kira-kira ini sangat menakutkan, sangat menakutkan. Sebab semua benda dikira, walaupun besar, walaupun kecil, tapi zarahnya sudah dikira. Wa fi sunnati sahihati, dalam hadis-hadis yang sahih terdapat banyak contoh-contoh yang menjelaskan kaedah ini. Kaedah ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Di antaranya kita ambil dua hadis. Banyak lagi lah. Kalau kita nak sar ataupun nak senaraikan dia. Hadis yang pertama, hadis ini masyhur diriwayat oleh Imam Muslim, iaitulah kisah seekor anjing yang kehausan. Anjing ni haus, lapar dia duduk pusing dekat dengan perigi telaga Bi'run, hampir-hampir mati dengan sebab dahaga. Tiba-tiba datang seorang perempuan bagaya. Bagaya ni orang perempuan yang tak baik lah, bukan perempuan muslimah salihah, tidak, dari kalangan Bani Israel. Dia pun tengok, sedihnya anjing. Apa ni sayu dia tengok anjing kelaparan. Fanaza'at muqa, dia pun cabut dia punya khuf, stocking kulit dia. Dia pun cedok air dalam telaga, bagi minum kepada anjing. Wa ghufira laha bihi, Allah tak maka diampunkan baginya dengan sebab perbuatan yang tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Mana hadis sahih? Satu lagi hadis yang muttafaq alaih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ani imra'atin dakhalatin nar fi hirratin." Seorang perempuan kurung seekor kucing. Nabi kata, kalau dia lepas, kucing tu boleh pergi cari makan sendiri, ataupun dia pergilah makan kalau nak kurung. Tapi apa boleh buat? Dia kurung sampai mati. Fa dakhalatin nar, perempuan ini masuk neraka. Masya Allah, tabarakallah. Maka kata Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang hebat dalam bidang hadis, setelah dia meriwayatkan hadis hirrah ini, dia kata apa? Zalika li alla yattakil. Dua hadis ini supaya seorang itu jangan rasa confident dengan amalan dia. Oh, aku ni orang baik, aku ni orang hebat, confirm syurga, kan? Wala yai'as, bagi orang jahat pula, orang yang sepanjang hidup dia tak baik, jangan pula dia duka cita, ataupun jangan pula dia putus asa. Oh, aku ni tak ada harapan dah, sebab memang aku ni orang tak baik, contohnya. Itu kata di Muhammad bin Shihab Az-Zuhri rahimahullah. Sebab apa? Tengok, orang yang tak baik pergi bantu anjing pula tu. Kalau bantu orang, mana siapa ada anjing ni, bagi kita najis moral lazah lah, kan? Allah tak ambil kira. Yang ni pula boleh jadi orang baik, tapi pergi kurung kucing tu buat apa? Sampai dia mati. Maka ini juga tidak baik. Jadi sekarang ni para imam sekalian, kita lihat perempuan itu Nabi tak sebut dia tu ahli ibadat ke tidak, tapi Nabi sebut bagha, ya, mana orang tak baik. Tapi dia beri minum kepada hayawan yang najis, bagi kitanya najis mughallazah. Allah Ta'ala yang maha Rabbul Rahim Al-Karim, yang sangat pemurah, yang sangat kasihan belas, tidak sia-sia amalan baik yang dibuat oleh orang itu. Masya Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 40, Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah Ta'ala tak buat zalim walaupun sebesar zarah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, kalau kamu buat benda baik, Allah Ta'ala gandakan dia. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, Allah Ta'ala akan beri pahala yang besar. Dan hadis yang kedua ni pula, Nabi tak sebut berapa jenis orang perempuan itu, cuma Nabi sebut masuk neraka dengan sebab kurung seekor hayawan yang biasa, kucing. Allahu Akbar.
Maka di sini para jemaah sekalian, kita meletakkan bahawa kira-kira Allah SWT itu melangit mata kita. Kalau kita kadang-kadang kita pandang orang lekeh orang ni. Nah, sebagaimana kata dia orang ketika menceritakan tentang Uwais Al-Qarni, manusia yang dikenali di langit tapi di Mazmur ataupun terlindung, tersembunyi di bumi, orang tak kenal dia. Berapa ramai orang baik-baik. Jadi hari ini kita kena letak dua-dua. Karena itulah dalam kaedah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kita ni mesti berjalan di antara al-khawfu war raja. Takut dan mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau takut saja kita akan mati. Kita akan jadi manusia yang kecewa. Tapi kalau terlalu mengharapkan saja, kita juga akan jadi liberal, akan jadi orang yang entah apa. Kenapa tak salat? Allah Maha Pengampun. Kenapa tak tutup aurat? Allah Ta'ala Maha Penyayang. Habis, bila nak takut Tuhan? Maka kita kena takut dan kita kena mengharapkan. Itu dua-dua sekali. Di antara taufik yang besar Allah Ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba-Nya, iaitulah Allah Ta'ala campakkan dalam diri kita ta'zim, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kita mengagungkan Allah bukan tulis Allah Ta'ala, Allah alif lam mim besar gantung di dinding. Tidak. Ta'zim Allah Ta'ala itu dengan kita patuh kepada perintah Dia dan meninggalkan larangan itu. Dia panggil ta'zim. Sebab itulah kata di seorang syekh, tanda nama Bilal bin Sa'ad. Bilal bin Sa'ad rahimahullah tadi kata apa? La tanzur ila sigharil khati'ah, walakin unzur ila man asaita. Masya Allah. Mu jangan tengok kesalahan tu kecil ke besar. Macam kita inilah kita, ya jangan buat ni dosa ni. Ditanya dosa kecil ke besar Ustaz? Masya Allah, tabarakallah, pandai sungguh kamu berfalsafah. Kan? Kata di Sa'ad, Bilal bin Sa'ad, mu jangan tengok dosa kecil besar, tapi unzur ila man asait, mu tengok siapa yang kamu derhaka itu. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita letak di sini, maka kita tak akan berani buat dosa walaupun kecil. Kita kata, aku ni berdosa, tapi dosanya aku buat pada siapa? Aku buat terhadap Allah Azza wa Jalla, maka kita tak akan berani buat. Itu kata-kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah ta'ala. Dan seorang lagi ulama nama dia Aun bin Abdullah rahimahullah ta'ala, ketika dia baca ayat Quran surah Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, apabila diserahkan kitab, suratan amalan pada hari kiamat, fataral mujrimin, kamu tengok orang yang jahat terkedu macam-macam keadaan mereka ini. Sebab apa? Wa yaquluna ya wailatana ma lihadzal kitab, apalah kita ini semua la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang kecilnya yang besarnya semua tertulis. Jadi para jemaah sekalian, surah Al-Kahfi kata di Aun, daj wallahi al-qaum min as-sighari qabla al-kibar. Hari kiamat esok, huru-hara besar kita tengok senarai dosa kecil pun kita sudah takut, apalagi kalau terdapatnya senarai dosa-dosa besar. Nas'alullah al-afiyah. Faman kana qalbuhu hayyan, siapa hati dia hidup, maka dia akan buat, bila dia buat maksiat, dia akan terkesan dalam jiwa dia. Dia akan rasa takut. Seperti kain putih. Kain putih ni kalau kena sikit je benda-benda kotor, tak kena dakwah ke kena benda, kita nampak. Tapi kalau baju tu warna hitam, curah dakwah atas tu pun tak nampak apa, sebab dia sudah hitam. Demikian dengan hati. Kata di ulama, kalau kita terbuat dosa, kita buat kesalahan dengan Allah atau dengan manusia, dengan makhluk, tapi kita tak rasa apa-apa, relax ya. Kata benda sekarang, kamu salah tu, relax lah bro. Bahasa orang sekarang dah, relax lah bro. Relax bro apa? Itu dosa, maksiat. Tapi hati tak rasa apa-apa. Kata di Syekh, faliyat taqid qalbu, cek hati kamu. Pergi masuk kuarantin pula hati kita ni, tengok kenapa apa jadi macam tu. Maka para jemaah sekalian, satu masa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kepada Safiyah, hasbuka min Safiyah, kata cukuplah Safiyah tu gini-gini. Ada sikit lah dia sebut tentang Safiyah tu, mana dia tu rendah orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan,
Aisyah, kamu telah mengeluarkan satu perkataan lau muzijat bima'il bahri lama. Kalau perkataan kalau campur dari laut, laut berkeluar. Maksudnya betapa besarnya kesalahan itu. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang beriman yang rasa benda ni kecil, kan? Kita jangan rasa kecil setiap amalan yang kita buat, sebab kita tak tahu amalan mana yang boleh bawa sampai kita ke syurga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi kata, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan pandang lekeh kepada benda yang baik walaupun sesuatu benda. Kalau kamu jumpa saudara kamu dengan senyum pun, kita bagi salam, kita senyum, itu pun sudah dikira kebajikan. Masya Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Seorang sahabat nama dia Abu Barzah. Tanda Abu Barzah radhiyallahu anhu. Dia ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Nabi Allah, alimni syai'an antafi'u bihi. Dengar kepada jemaah sekalian. Abu Barzah, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu perkara saya yang boleh beri manfaat untuk saya dunia dan akhirat. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zilil adza an tariqil muslimin. Kamu buang benda-benda yang mengganggu tengah jalan orang Islam, itu pun sudah dikira benda yang bermanfaat pada kamu. Masya Allah, tabarakallah. Dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra rajulun bi ghusni sajaratin. Seorang laki-laki ni berjalan, dia tengok ada dahan pokok. Ala zahri tariq. Dahan pokok jatuh atas jalan. Dia tak merepek, dia kata, basah tunggu. Jatuh apa jatuh? Sedap dia kata. Dia kata, wallahi la unhiyanna hadha 'anil muslimin. Wallahi aku akan buang benda yang mengganggu perjalanan orang Islam ini. La yuzib, supaya mereka tidak terganggu, tidak menyakiti mereka. Fa udkhilal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ini dimasukkan dalam surga dengan sebab perbuatan yang tersebut. Maka para jemaah sekalian, hadis ini juga dalam Muslim. Kita perhatilah para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, betapa amalan yang kecil, amalan yang sedikit, tetapi dengan niat kita yang baik, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un, beberapa cabang iman, bid'un wasitun, dalam riwayat kata bid'un wasab'un, 70 lebih cabang iman. Yang paling tinggi sekali la ilaha illallah, wa adaraha imatatul adza an tariq. Yang paling rendahnya buang sampah, buang benda yang mengganggu tengah jalan. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, hari ini kita sedang kempen, jumpa sampah kutip dan jangan buang sampah merata-rata. Bahasa Kelantan kata, jumpa sampah kutip, jangan tahu sampah kok si. Itu bahasa Kelantan. Maknanya jumpa sampah, buang, ambil, letak di tong sampah, dan jangan buang sampah merata-rata. Kita mengatakan ini termasuk dalam siapa dia buat benda kecil. Jangan rasa kecil ni. Sempena dengan suasana kita dalam suasana COVID-19 ini, orang-orang yang bermasalah, contohnya pernah menghadiri perhimpunan yang menyebabkan jangkitan itu berjangkit, maka ambillah peluang. Janganlah kita tahu kita ada masalah, kita pergi nak jumpa orang tu, pergi orang ni, pergi ke masjid, nak tunjuk warang kita dah, tak mau pergi hospital. Kita kata ini juga termasuk dalam perkara yang tidak baik. Dan yang baiknya, kita selesaikan masalah sama-sama kita, insya-Allah. Muslimin dan para jemaah sekalian, sempena dengan masa ini juga saya lihat ramai di kalangan masyarakat ini dikurung dalam rumah, tapi minda dia, tulisan dia, semua yang tak terkurung masih lagi menulis benda-benda yang tak baik, masih duduk kata orang tu kata orang ni, masih lagi buat benda-benda yang sangat-sangat tidak baik. Maka kita mengatakan, marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita akan tengok dalam suratan amalan kita yang baik-baik saja, jangan ada yang buruk-buruk. Kata di para ulama, suratan amalan yang kita nak baca di akhirat nanti, kita dah penulis. Suratan yang kita nak baca di akhirat nanti, siapa? Kita penulis. Mau nak baca apa depan Allah Ta'ala? Nak baca yang buruk, tulis. Buatlah benda yang tak baik. Nak baca yang baik-baik, insya-Allah kita tulislah yang baik-baik. Mudah-mudahan kita akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Sebagaimana kita dikurung oleh kerajaan di rumah kita, kita kurunglah lidah kita, kurunglah tulisan kita, kurunglah benda-benda yang tak baik, jangan duduk keluarkan.
Mudah-mudahan kita selamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya Allah, jadikanlah kami ini suratan amalan kami yang kita nak tengok di akhirat nanti, semuanya yang baik-baik ya Allah, dan mana-mana yang buruk hapuskanlah daripada kami, dan hidayahkanlah kami sampai supaya kami tidak terjebak dengan perkara yang tidak baik, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu, kita akan sambung lagi dalam CD yang akan datang pada waktu yang sama, insya-Allah, bermula daripada kaedah At-Tasi'atu wa Salatun, kaedah yang ke-39 di dalam CD yang akan datang, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum.